Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bertemu kembali di dalam kuliah secara di atas talian. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam penjagaan, dalam kesihatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala ujian, penyakit yang merebak pada hari ini, daripada wabak dan juga daripada balak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan berbincang tajuk sembelihan, keadaan juga kaedah pelaksanaannya, termasuklah sembelihan di sini sembelihan korban, pengurusan ibadah korban. Jadi dalam pertemuan ini termasuk dalam silibus kepimpinan Islam dalam semesta ini dan menjadi tradisilah sebab perkara ini tajuk berkenaan dengan sembelihan dan juga pengurusan ibadah korban ini merupakan suatu agenda tahunan, merupakan satu aktiviti tahunan yang penting yang berlaku di dalam masyarakat di luar sana. Perlu kepada kefahaman kita tentang isu-isu yang berkaitan dengan sembelihan dan juga ibadah korban. Jadi dalam Ustaz akan berkongsi slide berkenaan dengan pengurusan sembelihan dan juga kaedah pelaksanaannya sebagai teori, dan insya-Allah kita akan tunjuk selepas daripada perjumpaan kuliah ini secara praktikal bagaimana amalan sembelihan itu dilaksanakan, praktikal sembelihan insya-Allah. Sembelihan dan kaedah pelaksanaannya. Jadi dalam slide ini saya akan bagi pada dua perbahasan. Yang pertama berkenaan dengan sembelihan, termasuklah rukun sembelihan, syarat-syarat dan perkara yang berkaitan dengan hukum hakam yang berkait dengan sembelihan. Kemudian perkara yang kedua yang kita akan sentuh dalam perbincangan kali ini ialah berkaitan dengan ibadah korban. Berkenaan dengan sembelihan, kita akan lihat yang pertama definisi, kemudian pensyariatan sembelihan, rukun dan syarat serta adab dan sunat sembelih. Sunat yang boleh dilakukan ketika penyembelihan. Dari sudut definisi pengertian sembelihan, jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sembelihan. Wa inda syafi'iyyati wal hanabilati az-zakatu zabahu hayawanin maqdurin alaihi mubahin akluhu biqat'il halqumi wal mari'i wa mahalluhu al halqu a'la al unuqi awil labbati asfalul unuqi fayusamma nahran yusannu nahrul ibili wa zabhul baqari nahrul ibili wa zabhul baqari wal ghanami au aqrun muzhiqin lirruhi inda ta'adzuri fi ayyi mawdi'in kana. Ini definisi sembelihan yang dapat dilihat di dalam kitab mazhab Syafi'iyah kita.
Maksudnya menyembelih haiwan yang mampu dikuasai. Haiwan dibahagikan pada dua. Ada haiwan yang mampu dikuasai. Maqdur yang dinamakan sebagai maqdur alaihi. Yang mampu dikuasai, yang boleh kita kawal. Kemudian serta halal dimakan. Haiwan yang disembelih itu adalah haiwan yang halal dimakan. Bukan haiwan yang diharamkan makan dagingnya. Dengan cara memotong halkum. Jadi untuk haiwan yang mampu dikuasai, sembelihan itu ialah dengan cara memotong halkom. Dan halkom ini adalah saluran pernafasan. Halkom adalah saluran pernafasan yang berada, kalau kita sembelih itu, dia berada di tempat yang pertama sekali, di hadapan. Itu halkom, di hadapan, yang mana kalau kita lihat dalam contohnya ayam, saluran ataupun lembu, dia saluran macam paip buang air basuh, mesin basuh tu, itu dipanggil halkom. Bentuk dia seumpama seperti saluran. Itu dipanggil saluran pernafasan. Dan urat merih, iaitulah saluran makanan. Marih ni asal daripada perkataan mari'un, iaitulah saluran makanan. Jadi saluran makanan yang mana haiwan dimakan, macam kita lah, kita makan makanan, kemudian dia akan masuk dalam saluran makanan yang berada di sebalik atau di belakang saluran halqum. Atau mencederakan haiwan dengan kecederaan yang mematikannya. Dia mematikan jika tidak mampu menguasainya. Jadi ada dua situasi. Yang pertama yang mampu dikuasai. Kemudian yang kedua yang tidak mampu dikuasai. Kalau haiwan yang mampu dikuasai, sembelihannya ialah dengan memotong saluran halqum pernafasan dan juga saluran mari dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Saluran makanan wajib dua putus. Saluran halqum dan juga saluran makanan. Itu bagi haiwan yang mampu dikuasai. Manakala haiwan yang tak mampu dikuasai ialah dengan cara mencederakan apa-apa kaedah cedera yang boleh mematikan. Sama ada memotongnya di bahagian peha ataupun mencederakan bahagian perut yang boleh membawa kepada kematian. Itu kaedah sembelihan juga. Tapi sembelihan bagi haiwan yang tak mampu dikuasai. Contohnya lembu yang nak dijadikan sebagai haiwan korban. Tiba-tiba dia lari, masuk dalam telaga buta, masuk dalam telaga, kalau tidak dicederakan yang boleh membawa kepada mati, lembu tu kemungkinan mati lemas dan sebagainya. Oleh kerana itu, ketika dalam keadaan tidak mampu dikuasai, tak mampu nak tarik, yang kerja tu kata dalam 2 orang, tak mampu nak tarik lembu berat tu dah 300-400 kilogram, masuk pula dalam telaga, lekat lagi. Jadi ketika itu, sembelihan ialah dengan cara mencederakan. Di mana-mana anggota yang membawa kepada cedera, yang membawa kepada mati. Jadi ketika ini, tempat sembelihan itu di mana sahaja boleh dicederakan. Kemudian dalil pensyariatan sembelihan ini, iaitulah daripada surah Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging khinzir dan apa-apa haiwan yang disembelih bukan kerana Allah, dan juga haiwan yang mati tercekik, haiwan yang mati terlontar, yang mati kerana dilontar dengan peluru, dengan benda yang berat, ataupun haiwan yang wal mutaraddiyatu, haiwan yang terjatuh, wan natihatu, dan binatang yang mati kerana ditanduk, wama akalas sab'u, dan haiwan yang dimakan oleh binatang buas, illa ma zakkaitun, melainkan binatang yang apa saja yang kamu sempat sembelih. Wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan
haiwan, diharamkan juga haiwan yang disembelih berdasarkan kepada nasib. Wa antastaqsimu bil azlam, dan juga kamu sembelih berdasarkan kepada panahan, kepada azlam dengan anak panah anak panah untuk menenun nasib. Dzalikum fisq. Itulah dia sembelihan, itulah dia binatang-binatang yang disembelih dengan cara yang dimatikan dengan cara yang fasik. Jadi dalam ayat ini wama illa ma zakkaitum, kecuali binatang yang kamu sempat sembelih, binatang yang dimakan, haiwan yang dimakan oleh binatang buas yang sempat kamu sembelih, yang itu dikecualikan ataupun dihalalkan makan bagi kamu semua. Ini dalil pensyariatan sembelihan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis, dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla kataba al-ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha, wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih zabihatahu. Maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda baginda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menentukan ihsan, telah menetapkan ihsan atas setiap sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan. Dan apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan. Dan hendaklah menajamkan salah seorang kamu akan mata pisaunya, dan hendaklah dia merehatkan binatang sembelihannya. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana adab apabila seorang itu melakukan pembunuhan. Pembunuhan ini dalam peperangan, maka perelokkanlah pembunuhan, bunuh musuh bukan dengan cara membalas dendam ataupun dengan cara mengkhianati kehormatan manusia. Termasuklah juga dalam penyembelihan, hendaklah diperelokkan sembelihan, jangan melakukan khianat ataupun kezaliman terhadap haiwan yang nak disembelih, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar orang yang nak melakukan sembelihan supaya menajamkan mata pisau sembelihannya. Rukun dan syarat sembelihan. Rukun sembelihan, ijma' para fuqaha mengatakan rukun sembelihan terhadap binatang terbahagi kepada 4. Ada 4 rukun. Yang pertama, penyembelih, orang yang menyembelih itu sendiri. Kemudian yang kedua, binatang sembelihan. Alat yang tiga, alat untuk menyembelih. Kemudian keadaan tempat, yakni perbuatan sembelihan. Yang pertama, sembelihan, penyembelih. Jadi tadi rukun, kemudian setiap rukun ada syaratnya. Syarat bagi penyembelih, yang pertama, penyembelih itu mestilah seorang Muslim ataupun ahli kitab. Mesti seorang Muslim ataupun ahli kitab. Yang mana ahli kitab ini sekarang ni contohnya Yahudi lah. Orang-orang Yahudi digelar sebagai ahli kitab. Walaupun ahli kitab yang menyembelih, walaupun berlakunya peperangan antara orang Palestin dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sembelih, orang Islam, Palestin ke atau mana-mana orang Islam boleh memakan sembelihan ahli kitab. Kerana keadaan sembelihan ahli kitab sama dengan keadaan sembelihan orang Islam. Dan dalam peristiwa, dalam peperangan Rasulullah SAW dan juga sahabat pernah mengepung orang Yahudi dalam kotanya dalam peperangan Khaybar, yang mana
orang Yahudi menyembelih, kemudian mereka membuang sisa-sisa sembelihan yang mana daging yang bercampur dengan daging yang bercampur dengan lemak bagi mereka diharamkan ke atas ahli kitab. Kemudian bagi orang Islam benda itu tidak diharamkan. Apabila mereka buang melalui atas kota-kota, atas kubu, daripada kubu mereka buang keluar, kemudian dikutip oleh orang-orang Islam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan Rasulullah tidak melarang kerana sembelihan ahli kitab juga halal bagi orang Islam. Itu syarat yang pertama untuk penyembelih. Jadi Muslim ni tak kira lah. Muslim tu sama ada Muslim itu lelaki ataupun Muslim itu perempuan. Muslim ataupun Muslimah boleh melakukan sembelihan. Tidak kira lah dia tu uzur ke tidak uzur ke, boleh melakukan sembelihan. Tidak ada masalah. Tidak kira juga sama ada orang yang sembelih tu isterinya dalam keadaan mengandung ataupun tak mengandung, tidak jadi masalah. Jadi orang kita ada yang beranggapan kalau isteri tengah mengandung tak boleh sembelih. Kerana dengan fahaman, biasalah kita belajar dalam adat ataupun dalam kefahaman dengan kepercayaan, dibimbangi takut anak yang lahir itu lembek tekuk dan sebagainya. Itu kalau berlakunya penyembelihan yang berupa menzalimi haiwan. Ialah kalau menzalimi haiwan, dibimbangi Allah Ta'ala menghukum atau mengenakan hukuman ke atas perbuatan menzalimi haiwan. Kemudian syarat yang kedua berakal ataupun memayyiz. Mesti orang yang berakal ataupun memayyiz. Selagi mana ada niat menyembelih secara umum, menyembelih walau secara umum lahiriah. Jadi memayyiz ni walau kanak-kanak belum lagi balik, asalkan dia ada akal, dia ada niat untuk menyembelih kanak-kanak, jadi hukum penyembelihan kanak-kanak yang sudah memayyiz adalah sah. Yang tak memayyiz ni macam kanak-kanak yang tak tahu color, dia main-main, dia tangkap ayam, kemudian dia pun kerat tekuk ayam, potong tekuk ayam, gunting tekuk ayam. Kalau tanya sebab apa buat macam tu, saja-saja nak main, tak ada memayyiz, tak ada, mana dia tak boleh memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, ataupun permainan dia itu tidak dianggap sebagai ada niat untuk menyembelih. Kemudian yang ketiga, tidak dalam ihram haji atau umrah. Sebab dalam ihram ini, antara pantang larang ialah menumpahkan darah atau menyembelih. Menyembelih haiwan, memburu haiwan adalah antara benda yang diharamkan ketika melakukan umrah ataupun melakukan haji, berihram umrah ataupun berihram haji. Kecualilah pemburuan binatang laut untuk dijadikan sebagai makanan, itu tidaklah dilarang. Kemudian tiada tujuan lain selain sembelihan. Tidak ada perbuatan tu, tidak ada tujuan lain melainkan untuk melakukan sembelihan. Kenapa? Kerana ada kalanya mungkin orang yang melakukan sembelihan itu, yang melakukan perbuatan sembelihan, dia tidak berniat untuk sembelih. Katakanlah dia nak menguji ketangkasan pisaunya, bermain pisau. Dia melontar pisau, kemudian menjadikan sasaran ayam ke ataupun kambing ke sebagai sasarannya. Kemudian kena halkom, kena sehinggalah putus saluran pernafasan dan juga saluran makanan. Jadi tujuan lemparan, lontaran pisau atau senjata itu bukan untuk tujuan sembelih, tujuan untuk latihan. Jadi binatang itu boleh dianggap sebagai bangkai kerana orang yang melakukan pemotongan halkom dan mari itu bukan bertujuan untuk sembelih. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka makanlah haiwan yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surah Al-An'am ayat 118. Itu syarat orang yang menyembelih. Kemudian syarat untuk rukun yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih disyaratkan ialah binatang yang halal dimakan. Binatang yang halal dimakan ini selain daripada
anjing dan babi, binatang yang duduk dalam dua alam ataupun binatang yang memudaratkan, yang haram dimakan, mudaratkan kerana mudarat ataupun kerana jijiknya, ataupun kerana binatang itu binatang yang mempunyai taring ataupun kuku yang memang digunakan untuk memburu. Jadi yang halal dimakan tu lebih banyak daripada yang diharamkan. Makanan binatang yang halal ni banyak berbanding dengan binatang yang diharamkan. Jadi antara benda yang binatang yang halal dimakan yang pernah disebut oleh Imam Syafi'i ialah dubuk. Dubuk ni kalau kita lihat macam anjing tak? Macam anjing, tetapi ianya adalah binatang yang halal dimakan. Kerana pernah Imam Syafi'i kata, aku melihat daging dubuk ini dijual antara Safa dengan Marwah masa zaman Imam Syafi'i hidup. Walaupun kita nampak dubuk ni adalah binatang yang memburu, tapi pemburuan itu adalah secara berkumpulan, bukan dengan cara ke kukunya dan juga dengan taringnya. Termasuklah juga haiwan kita nampak macam tak halal, haram, tetapi dihalalkan makan, iaitulah antaranya lah musang. Musang, ada orang kata musang padang pasir. Musang ini adalah antara haiwan yang disebut di dalam kitab, termasuk dalam kitab Siraj Wahaj, antara binatang yang halal dimakan, dan disebut dengan cara isyarat, iaitulah haram menyembelih binatang yang daripada belakang. Dalam kitab, cuba lihat dalam kitab Siraj Wahaj, disebut haram menyembelih daripada belakang, kecualilah sembelihan tu kalau melainkan dengan cepat. Orang yang tangkas menyembelih daripada belakang sehinggalah ketika mana dia memotong saluran pernafasan dan juga marik, haiwan itu masih lagi dalam keadaan hayah mustaqirah. Nanti kita bincang dalam hayah mustaqirah bagi binatang yang disembelih. Mesti dengan hayah mustaqirah. Binatang itu masih hidup. Dalam nombor 2 ni. Jadi yang kedua untuk syarat yang binatang yang disembelih ni ialah binatang masih hidup dengan hidup yang hayah mustaqirah. Hayatun mustaqiratun. Maksud hayah mustaqirah di sini ialah hidup yang gagah lagi, masih lagi hidup yang gagah, yang mana dia masih lagi bukan nyawa-nyawa ayam lah, bukan nyawa-nyawa ayam. Walaupun bukan ayam kita sembelih itu. Katakanlah kita sembelih lembu. Lembu masa kita sembelih itu sudah nyawa-nyawa ayam. Walaupun dia lembu, patutnya nyawa-nyawa lembu tak. Jadi kalau dah nyawa-nyawa ikan, okey, nyawa-nyawa ikan. Kalaulah binatang tu sudah nyawa-nyawa ikan, disembelih juga, binatang itu sudah dihukumkan sebagai kalau sembelihan itu sembelihan yang tidak sah, maksudnya sembelihan itu binatang itu jadi bangkai. Jadi macam mana nak kenal hayah mustaqirah ketika sembelihan binatang itu masih ada ataupun sudah tidak ada? Jadi antara tandanya ialah kita melihat binatang yang disembelih tersebut, bila dilakukan sembelihan binatang itu menggelepar kerana kesakitan sembelihan. Ataupun kalau tak menggelepar, boleh dilihat dari sudut darah yang keluar daripada saluran darah di tengkuk haiwan itu memancut dengan kuat, dengan laju, dia ada masa menandakan jantungnya masih lagi kuat, menandakan hayah mustaqirah masih lagi ada. Tapi kalau disembelih binatang tu, asalnya binatang tu sihat, tiba-tiba bila disembelih, darah tidak memancut keluar, binatang pun tidak menggelupar ketika sembelihan dilakukan, menandakan binatang itu sudah tidak ada hayah mustaqirah. Kemudian binatang itu mati dengan sekali sembelihan. Dengan maksud sekali sembelihan ni, dengan satu kali sembelihan, bukanlah maksudnya kalau orang sembelih itu yang difahami sekarang ni, kalau orang sembelih, dia angkat pisau, tiba-tiba dia lihat ada lagi benda yang tak putus, kemudian terus dia
sembelih kali yang kedua, itu dikira masih lagi dikira dianggap satu kali sembelih. Yang dimaksudkan dengan 2 kali sembelih ni, dia dah sembelih haiwan, kemudian dah putus saluran, katakanlah dah putus saluran halkom, tiba-tiba saluran marik, saluran makanan tu belum putus lagi. Kemudian bila orang kata tak putus lagi, dia pun mari tengok haiwan tu tak putus lagi. Kemudian disambung semula sembelihan untuk memutuskan saluran makanan dalam keadaan nyawa binatang tersebut sudah nyawa-nyawa ikan. Itulah yang dianggap sebagai 2 kali sembelih. Jadi kalau 2 kali sembelihan, mati tersebut dianggap sebagai bangkai. Kemudian memutuskan urat pernafasan halkum dan urat tempat lalu makanan, iaitulah urat marih. Jadi halkum ni kalau kita lihat dalam susunan kedudukan, contohnya ayam lah ataupun apa-apa saja binatang, halkum ini di hadapan, kemudian di sebalik halkom ini adanya saluran marik. Halkom, kemudian yang ni saluran marih. Jadi mesti putus, dipotong dan putus kedua-dua saluran ini. Wajib diputuskan. Syarat binatang yang sebelah. Katakanlah dipotong satu dan tertinggal, satu tidak dipotong. Halkom putus tapi saluran makanan tak putus, jadi bangkai. Dipotong saja ataupun dipotong kedua-dua potong, tetapi tidak putus. Hanya potong tanpa putus. Dalam mazhab Syafi'i kita juga dianggap sebagai bangkai. Mesti syaratnya potong dan juga putus. Memutuskan. Berbeza dengan ada setengah mazhab tu, Maliki, tak silap Ustaz, dia syarat potong je. Hanafi, syarat potong. Potong kalau tak putus sekalipun, boleh dianggap sebagai sudah sempurna sembelihan. Jadi perbezaan antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab lain, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mensyaratkan dalam binatang yang disembelih mestilah putus majoriti daripada 4 saluran yang ada pada tengkuk binatang. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada 4 saluran yang mana mesti potong 3 daripada 4 mesti dipotong walaupun tak putus. Iaitulah saluran yang pertama halkom. Halkom, kemudian marih. Yang ketiga dan juga yang keempat saluran darah. Wadajain, saluran darah, urat darah, 2 urat darah. Iaitulah wadajain yang berada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri halkom dan juga marih. Dipanggil urat wadajaini. Kalaulah dipotong dalam mazhab Hanafi sudah dipotong halkom tapi marih tidak dipotong, saluran marih tidak dipotong, tetapi urat darah ke kanan yang dia berada di kanan dan juga di kiri sudah terpotong, sah sembelihan dalam mazhab Hanafi. Jadi dia syaratkan mesti dipotong majoriti 3 daripada 4. Manakala dipotong 2 terpotong, 2 lagi tidak terpotong, itu tidak sah sembelihan dalam mazhab Hanafi. Kerana boleh jadi berlaku kes di mana seorang yang menyembelih, katakanlah di sembelihan pisau tu, pisaunya dia ada macam dagu, berdagu di sebelah dagu tajam sehinggalah apabila dia nak tarik untuk potongan, katakanlah potongan yang pertama dia lepas potong, sudah potong halkom. Kemudian dia turun ke bawah, dia dah potong, nak potong halkom saluran marik pula, tiba-tiba dagu pisau tu tersangkut di saluran makanan, kemudian dia angkat pisau, kemudian dia teruskan potong sebelah tepi kanan urat darah dan juga sebelah bawah sebelah kiri urat darah, tapi adanya tertinggal saluran makanan. Sekiranya berlaku kes macam ni dalam mazhab Hanafi,
masih dianggap sah sembelihan. Tapi dalam mazhab Syafi'i mesti potong dan juga putus saluran halqum dan juga saluran makanan. Jadi syarat putus ni dalam mazhab kita mesti putus dua benda, halqum dan juga saluran makanan. Kemudian syarat untuk alat sembelihan, alat sembelihan mestilah alat yang tajam seperti pisau. Pisau ataupun kalau nak guna gunting, kalau gunting itu tajam, nak guna batu, batu tajam, ataupun nak guna kaca, kaca itu tajam. Jadi alat yang tajam ni selain daripada kuku, gigi dan tulang. Kuku, gigi dan tulang tidak boleh dijadikan sebagai alat sembelihan walaupun ianya tajam. Sebab ada dalam viral dalam YouTube ada orang sembelih menggunakan gigi. Dia gigi ayam, dia ambil ayam, dia gigi lontar ayam. Mana dia memutuskan saluran halqum dan juga saluran pernafasan menggunakan giginya. Jadi kalaulah pisau itu dijadikan daripada tulang apa-apa sajalah, tulang lembu ke, diasah sehinggalah tajam. Kemudian pisau tersebut dijadikan sebagai alat untuk sembelih. Jadi tidak sah sembelihan tersebut. Tapi kalau pisau tu dijadikan daripada, katakanlah dijadikan daripada batu seramik. Batu seramik, ada pisau yang dibuat daripada seramik, dijadikan sebagai alat sembelihan, selain daripada yang dijadikan selain daripada kuku, gigi dan tulang adalah sah sembelihannya. Ini adalah contoh pisau-pisau yang boleh dijadikanlah sebagai alat untuk sembelihan. Tengok pada jenis apa haiwan yang nak disembelih. Keperluan ini berdasarkan kepada pengalaman lah. Kalau pisau tu digunakan, tak ada masalah pisau mana-mana jenis, pendek ke atau panjang, selagi dia boleh memutuskan saluran halqum dan marik, boleh digunakan untuk sembelihan. Ini pisau dan batu yang digunakan untuk mengasah. Jadi dalam praktikal nanti kita akan lihat bagaimana kaedah untuk mengasah, menajamkan pisau dan juga kaedah untuk menyembelih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini antara dalil-dalil kepada alat sembelihan yang dibolehkan dan juga yang tidak dibolehkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rafi' ibnul Khadij radhiyallahu anhu, apa-apa yang dapat mengalirkan darah serta disebut nama padanya waktu menyembelih maka boleh kamu makan kecuali gigi dan kuku, dan aku akan khabarkan kepada kamu sedemikian itu kerana gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habasyah. Jadi apa-apa saja binatang yang disembelih yang tumpah darah dengan alat yang boleh menumpahkan darah, bolehlah kamu makan. Melainkan sembelihan itu menggunakan gigi dan juga kuku. Semuanya daripada tulang dan ianya adalah sembelihan orang Habasyah. Orang Habasyah yang beragama Majusi. Kemudian sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesuatu. Ini dalam hadis yang telah kita bincangkan di atas. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Kemudian tempat sembelihan. Terdapat dua keadaan penyembelihan. Tempat ni maksudnya haiwan yang nak disembelih itu tempat kat mana nak sembelih. Jadi penyembelihan boleh dibagi kepada dua. Penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa ke atasnya. Binatang yang boleh dikawal, yang boleh dikuasai atasnya, yang boleh kita sembelih, yang kat mana saja kita boleh, mana boleh kawal lah. Boleh kita nak sembelih, nak cederakan kat kaki boleh, nak cederakan dekat tengkok, mana boleh kita pilih. Mana binatang itu boleh tidak meronta-ronta. Kemudian penyembelihan yang kedua ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya. Dia tak boleh nak pilih sehinggalah nak sembelih dekat tengkok, tak boleh. Jadi keadaan yang kedua ni menyebabkan bolehlah dia sembelih dekat mana-mana.
Jadi kalau keadaan yang pertama, binatang tu boleh dikawal, hanya satu tempat sembelihan saja yang dibenarkan. Jadi binatang yang berkuasa ke atasnya wajib memutuskan dengan sempurna urat halqam dan juga urat marih. Bagi binatang yang boleh dikuasai, contohnya binatang yang dah diikat, boleh mana dijinak ataupun kalau dia ganas, kalau dia meronta-ronta pun masih lagi boleh dikawal. Binatang ni mesti disembelih dengan memutuskan saluran halqam dan marih. Kemudian dalam mazhab Syafi'i berpendapat hanya diwajibkan untuk memutuskan dua jenis urat, iaitu urat halqum dan urat marih sahaja. Namun walaupun begitu, sunat hukumnya memutuskan dua urat, yakni saluran darah saluran nadi darah yang berada di kanan dan kiri leher binatang yang disembelih bagi mempercepatkan. Tujuannya nak mempercepatkan kematian binatang tersebut. Sunat dipotong urat darah yang dinamakan wadajani. Wadajani. Urat darah yang berada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri saluran halqam dan juga saluran marik yang berada di belakang saluran halqam. Kemudian jenis binatang yang kedua yang tak boleh dikuasai, dekat tempat mana nak sembelih dia. Binatang yang sukar ditangkap, yakni buruan, atau binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya seperti sembelihan biasa, seperti binatang yang terjatuh ke dalam perigi dan sukar dikeluarkan. Memadai dengan melukakan mana-mana bahagian pada tubuhnya hingga mampu menyebabkan mati. Sehinggalah haiwan itu boleh mati dengan kecederaan yang dilakukan oleh penyembelih. Tapi syaratnya mesti dilakukan kecederaan itu tempat yang boleh menyebabkan mati. Kalau dicederakan haiwan tersebut, katakanlah dipegang ekor kemudian dikerat ekor. Biasanya kerat ekor haiwan ni tidaklah menyebabkan kematian haiwan. Kalau dikerat ekor dulu, dipotong ekor dulu, kemudian lepas itulah dipotong, cederakan bahagian perut, sehinggalah mati haiwan itu dengan cedera perut, ekor yang telah terpotong itu dianggap sebagai bangkai. Mana-mana bahagian yang terpotong yang mana cedera tersebut tidak menyebabkan mati. Contohnya di kerat telinga. Kerat telinga tidak menyebabkan kematian. Maksudnya bukan faktor kepada kematian. Kemudian dia pun kerat, katakanlah dia dah kerat telinga, tak mati, kemudian putus telinga tersebut. Lepas tu dia kerat, cederakan di bahagian belakang dengan cedera yang parah yang boleh membawa kematian. Jadi telinga yang terpotong itu dianggap sebagai bangkai. Kemudian perkara sunat ketika melakukan sembelihan. Antaranya membaca bismillah. Baca bismillah sunat. Kalau orang tu tak baca bismillah, adakah sah sembelihan? Jadi oleh kerana perkara membaca bismillah termasuk dalam perkara sunat, hukum orang yang tak baca bismillah ketika sembelih, hukumnya adalah sah sembelihan. Zabihatul muslim halalun. Zukira smullahi alaihi am lam yuzkar. Kama qala, sembelihan orang Islam itu adalah halal sama ada disebut nama Allah ketika menyembelih ataupun tidak disebut. Kemudian yang kedua, sunat menghadapkan binatang ke arah kiblat. Ini menghadapkan binatang ke arah kiblat ni, kalau binatang tu boleh dikuasai, sunatlah hadapkan ke arah kiblat. Tapi walaupun perkara ini sunat, kita lihat juga keadaan di mana kalaulah nak menghadap ke arah kiblat itu menyebabkan binatang tu tersiksa. Seperti yang berlaku banyak hari ini, bila nak sembelih korban, binatang tu berada di membelakangi kiblat. Tiba-tiba bila kita nak menghadapkan binatang tu ke arah kiblat, kita terpaksa menarik ekornya sehinggalah berlaku luka, kulitnya terluka dengan sebab kawasan berbatu ke, menyebabkan cedera lain, cedera menyakitkan haiwan tersebut. Jadi kita kena menilailah ihsan ataupun tidak kita lakukan terhadap binatang tersebut. Kalaulah
tidak berlakunya ihsan, bahkan kesihan. Kita nampak macam kesihan pula ke binatang tu. Dahlah kena nak sembelih, lepas tu kena heret lagi untuk menghadapkan arah kiblat. Jadi nampak di sana tiadanya ihsan di dalam amalan sesetengah kita yang memaksa sehinggalah haiwan itu menjadi sakit. Kemudian membaca selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat membaca selawat kepada Rasulullah. Kemudian sunat memutuskan urat tepi batang leher haiwan wadajaini yang telah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian perkara lain lagi antaranya sunat menggunakan senjata yang tajam, pisau yang tajam ataupun parang yang tajam. Binatang dibaringkan ke atas rusuk kiri, sunat dibaringkan di atas rusuk kiri. Kalau dibaringkan, terpaksa dibaringkan atas rusuk kanan, tak ada masalah mana. Boleh asalkan putus. Ini perkara sunat, perkara penyempurna kepada yang ini bukan perkara wajib ni. Kalaulah dibaringkan atas rusuk kanan, sebab mungkin dalam keadaan sempit nak dibaringkan atas rusuk kiri, mungkin tak keadaan mungkin tempat itu dijadikan tempat tiang untuk mengikat itu berada di sebelah kanan. Terpaksa dibuat sebelah kanan, jadi tidak menjadi masalah. Kemudian melakukan penyembelihan dengan bersegera sembelih. Jangan lambat-lambat sehinggalah menyebabkan binatang tu jadi tension. Jadi tension juga binatang ni kerana dah lama menunggu. Tunggu orang tu mari tunggu, dah mata dah terbeliak dah. Sehinggalah dalam pakar menyebut kalau haiwan tu dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, menyebabkan dagingnya pun boleh jadi mengandungi asid yang berlebihan, sehingga bila orang makan dalam keadaan haiwan itu disembelih dalam keadaan stres, boleh menyebabkan kesihatan, terutamanya bagi orang yang menghidapi penyakit gout, jadi bahaya dimakan binatang yang disembelih dalam keadaan stres. Kemudian penyembelih suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil maksudnya berwuduk, dan juga suci daripada hadas besar. Mana mandi dululah, mandi daripada hadas besar. Tapi katakanlah masa dia sembelih ni orang dah panggil dah, dia berhadas besar, mana sah sembelihan. Cuma sunat biarlah suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Sembelihan di waktu siang. Maksudnya sembelihan di waktu siang ni ketika mana kita boleh melihat tempat sembelihan dengan jelas. Kalau dulu mungkin waktu malam ni agak sukar untuk melihat adakah tempat sembelihan tu sempurna atau tidak. Sehinggalah sembelihan pada waktu malam ini hukumnya adalah makruh. Walaupun begitu, masih lagi sah sembelihan pada waktu malam. Kerana biasanya contohnya dalam amalan sembelihan ibadah korban, boleh waktu malam, cuma dihukumkan sebagai makruh. Perkara makruh sembelihan antaranya ialah mengasah pisau di hadapan haiwan. Asah pisau di hadapan haiwan. Jadi macam nak menyindir haiwan tersebut. Kamu akan mati. Tak lama lagi. Ni pisau ni aku asah depanmu ni. Jadi kesian ke haiwan tu. Dahlah matanya terbeliak. Kita tunjuk pula pisau yang digunakan. Ni yang bakal digunakan. Kemudian menyembelih sehingga putus leher. Sembelih haiwan sampai putus leher. Putus tekuk lah. Sembelih sampailah putus tengkok haiwan. Hukumnya adalah makruh. Tetapi masih lagi sah. Kita bukanlah kata tak sah. Dalam pengalaman kita melakukan amali sembelihan ni, memang adalah berlaku sembelihan sehinggalah putus leher, terutamanya sembelihan ayam lah. Ayam ni leher dia tak macam kambing lembu. Dia mudah kalau orang tu semangat sangat sembelih, putus leher. Sebab pernah berlaku putus leher ni sehinggalah ayam tu sampai bunyi. Dah putus dah lahir masih lagi berbunyi. Jadi orang buat tu muslimat pun tak buat. Jadi kira muslimat ni gagah dalam bab sembelihan ni. Jangan pandang remehlah kepada
muslimat-muslimat kita yang mana bila sembelih ni mereka kadang-kadang lebih advance daripada lelaki sampai terputus leher. Kemudian alat sembelih tumpul. Makruh menyembelih binatang dengan menggunakan alat sembelihan yang tumpul, pisau yang tumpul, tidak diasah. Naknya kesian pada binatang tu tak. Sehinggalah bila nak habis sembelihan ni, nak potong kulit tengkok tu dah kira menggelepar dah haiwan. Silap-silap menggelepar haiwan sampai ditendang orang yang ada tepi, haiwan tu lari. Jadi menyusahkan lagi cara untuk sembelih binatang ni. Kerana bila alat sembelihan tumpul, sudah pastilah terseksa haiwan yang nak disembelih. Seksaan seksaan tu diikat talinya dan ditindihnya dengan ramai-ramai pakat tindih. Jadi berlakulah penyeksaan, kezaliman terhadap binatang yang nak disembelih. Maka di manakah ihsan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sembelihan? Seterusnya ibadah korban. Antara isu yang berkait dengan ibadah korban ini ialah isu berkaitan dengan jual beli, wakalah, perwakilan ibadah korban, nazar, ta'yin ataupun dan juga akikah. Nazar maknanya korban nazar yang dinazarkan ataupun haiwan yang ditakyinkan, yang ditentukan binatang tersebut nak dijadikan sebagai haiwan korban. Walaupun binatang tersebut katakanlah mempunyai kecacatan, tapi dah ditentukan haiwan ni nak dikorbankan. Kemudian isu sembelihan, selesai tadi isu sembelihan, kismah, pembahagian, sulh dan juga sedekah. Sulhu ini perbincangan lah, perbincangan antara orang-orang yang melakukan korban. Tajuk perbincangan kita antaranya definisi ibadah korban, pensyariatan dan hukum korban, kelebihan korban, rukun dan syarat. Pengurusan ibadah korban, wakalah korban, adab-adab menyembelih korban, pembahagian daging korban, isu-isu semasa korban. Yang pertama korban, apa itu pengertian korban? Itu udhiyah. Binatang yang disembelih pada waktu duha. Korban ini udhiyah merujuk kepada perkataan duha, iaitulah binatang yang disembelih pada waktu duha. Istilah syarak pula ialah binatang ternakan yang disembelih pada hari raya Adha atau pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan niat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadi sembelihan korban ni kalau kita lihat di sini dalam istilah ini telah menunjukkan masa ibadah korban tersebut, iaitulah hari raya yang pertama, hari raya Aidil Adha, hari yang ke-10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pensyariatan dan hukum. Antaranya dalil pensyariatan hukum korban ini, fasalli li rabbika wanhar. Maka bersembahyanglah kerana Tuhanmu dan bersembelihlah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshaini wa ana udhi bikabshaini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan, menyembelih korban dengan 2 kibas dan aku menyembelih korban dengan 2 kibas. Hukum korban dalam mazhab kita, korban ini hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkad yang diberatkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dalam keadaan jarang-jarang sangat ditinggalkan. Tetapi dalam mazhab Hanafi, hukum korban ini adalah wajib. Wajib dalam mazhab Hanafi. Sehinggalah tiap-tiap tahun orang yang bermazhab Hanafi ini akan berusaha untuk melakukan korban. Cuma bila disebut wajib dalam mazhab Hanafi, ada beza antara wajib dengan fardu.
Wajib dalam mazhab Hanafi ni, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, lebih kurang menyamai sunat muakkadah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu, di mana kalau dia mampu tapi tidak berkorban, hukumnya adalah makruh. Kalau tidak ada keunzuran. Jika ditinggalkan tidak berdosa, tidak wajib qada. Bagi orang yang mampu yang tidak melakukan korban, tidaklah berdosa. Kemudian hukum muakkadah ini muakkadah ainiyah bagi orang perseorangan jika bersendirian, dia mampu dan dia bersendirian. Kemudian kalau orang yang sudah berkeluarga, dipanggil muakkadah kifayah. Kifayah macam fardu kifayah lah. Muakkadah kifayah secara umum bagi satu keluarga boleh kongsi pahala. Boleh dikongsi pahala dalam sebuah keluarga. Hukum muakkadah tu kifaiyah. Kemudian wajib korban. Hukum korban ini menjadi wajib sekiranya korban itu dinazarkan ataupun ditakyinkan binatang yang hendak dilakukan ibadah korban. Kalaulah ditakyinkan. Binatang ni, kambing ni aku nak buat korban. Telinga dia putus sebelah. Jadi macam mana ni? Dia takyin dah binatang tu untuk dijadikan korban. Binatang takyin ni hukum dia kena wajib dah dikorbankan binatang tersebut. Kelebihan ibadah korban, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan ganjaran dan pahala berlipat kali ganda kepada orang yang berkorban dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rukun korban. Rukun korban mesti ada orang yang berkorban. Jadi ada orang yang berkorban, kemudian binatang korban dan juga niat korban. 3 rukun. Orang yang berkorban, binatang dan juga niat korban. Kemudian syarat untuk orang yang berkorban. Mestilah orang tu merdeka. Islam. Yang pertamanya Islam. Kemudian merdeka, baligh, berakal dan juga berkemampuan. Maksudnya tidak sah korban kalaulah marinya daripada orang kafir. Tapi isunya kalau orang kafir, katakanlah tokek, dia bagi duit kepada pekerjanya untuk buat korban. Bila dah dibagi kepada pekerja, itu jadi hak milik pekerja. Kalaulah pekerja tu Muslim, boleh dilakukan korban. Merdeka, kemudian balik berakal dan juga berkemampuan. Syarat binatang korban, Islam telah menetapkan beberapa syarat khusus bagi binatang yang bakal dijadikan korban. Jadi syarat untuk binatang korban ni, antaranya yang pertama binatang ternakan. Mestilah binatang itu daripada binatang ternakan. Al-An'am. Dipanggil Al-An'am. Iaitulah binatang berkaki 4. Binatang kaki 4 lah An'am ni yang diternak. Iaitulah yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau ataupun kambing. Termasuklah kibas, biri-biri dan kambing biasa. Kemudian yang kedua, syarat binatang itu mestilah cukup umur. Binatang ternakan yang pertama ternakan, kemudian cukup umur. Yang ketiga, sihat dan selamat daripada kecacatan yang mengurangkan daging. Cacat tu mengurangkan daging, lemak atau anggota yang boleh dimakan. Termasuk lidah ke, telinga ke, benda yang boleh dimakan. Susunan keutamaan. Kemudian dari sudut afdaliyah, keutamaan mana yang lebih afdal dalam binatang korban ini. Yang pertama, 7 ekor kambing ataupun biri-biri adalah lebih afdal berbanding seekor lembu atau unta. Antara seekor unta dengan 7 ekor biri-biri ataupun kambing, 7 ekor itu lebih afdal. Ini tempat yang pertama yang lebih afdal. Kemudian yang keduanya, seekor unta untuk seorang. Seorang tu dia sembelih untuk diri dia seorang je. Seekor unta. Itu yang kedua, turutan yang kedua. Yang ketiga, seekor lembu ataupun kerbau untuk seorang. Yang keempat, manakala tidak ada katakanlah dikorbankan seekor lembu, tak ada orang masuk bahagian, dia seorang je bahagian tu. Untuk lembu seekor. Dan itulah yang lebih afdal daripada yang lain.
daripada yang seterusnya. Seekor kambing ataupun biri-biri untuk seorang. Yang keempat, seekor kambing itu lebih afdal daripada yang kongsi. Seekor kambing atau biri untuk seorang. Kemudian seekor kambing atau biri-biri lebih baik berbanding dengan sebahagian daripada unta, lembu atau kerbau. Seekor biri-biri kalau dipilih untuk jadikan korban berbanding dengan masuk satu bahagian daripada lembu, kerbau ataupun unta, pilih seekor kambing adalah lebih afdal daripada masuk daripada satu bahagian daripada binatang yang boleh dikongsi 7 bahagian. Baik. Kemudian sepatutnya kita ada video-video berkenaan dengan adab-adab menyembelih korban, contoh-contoh sembelihan. Yang ni kita akan praktik masuk dalam praktikal penyembelihan yang kita akan buat secara dalam pertemuan kita yang akan datang ni, insya-Allah. Kemudian seterusnya pengurusan ibadah korban. Baik, antum semua boleh lihat bagaimana aliran pengurusan ibadah korban ini. Mesti ada, kalau dalam organisasi perlu dibuat perbincangan lebih awal, kena adanya meeting, adanya mesyuarat, kemudian iklankan korban, cari lembu, terima bayaran, urusan jual beli, kemudian urusan tapak sembelihan. Yang ini mesti kena adalah perbincangan-perbincangan untuk pengurusan ibadah korban yang melibatkan organisasi. Melainkan kalau yang tidak melibatkan organisasi atau orang ramai, dia seorang diri saja, tidak ada dalam mesyuarat. Kalau hari ini pula mesti ada pengurusan dengan kelulusan daripada veterina, daripada pejabat agama. Macam tahun lepas kita nak melakukan korban perlu mendapat pengesahan daripada pejabat agama, kebenaran menggunakan premis masjid ataupun surau. Kena ada pengesahan daripada pejabat veterina. Kemudian polis pula perlu memantau. Ini berdasarkan kepada keperluan semasa. Kemudian dari sudut pembahagian bahagi kumpulan, wakil sembelihan perlu diserahkan kepada tukang sembelih. Kemudian proses sembelihan, bahagi daging, upah kerja, kemudian agih daging. Wakalah korban. Ada kalanya korban ini diwakilkan. Seperti wakalah kepada orang yang menguruskan korban di luar negara ataupun di tempat lain, dia tidak berada di tempat tu. Wakalah bererti penyerahan kuasa, penjagaan dan pemeliharaan. Ini maksud dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, penyerahan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu bagi pihak dirinya ketika hidupnya terhadap perkara-perkara yang dibolehkan syarak untuk diwakilkan. Kita wakilkan kepada orang untuk melakukan akad jual beli ataupun akad nikah, ada wakil. Melakukan wakil kepada orang untuk sembelih, melakukan wakil kepada orang, wakil apa? Wakil jadi wali ke? Wakil, sebab tu timbulnya istilah wakil wali kerana wali telah mewakilkan kepada orang lain. Itu wakalah, mana serahkan satu urusan yang mana urusan tu dia boleh buat sendiri dan orang yang menerima wakalah tu dia juga sah dia buat. Dia sah membuat perwakilan. Kalau dia buat sendiri pun sah dan dia terima wakil orang lain pun sah juga. Jadi hukum wakalah adalah harus berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Jadi wakalah ni bukan sahaja dalam bab korban. Dia termasuk dalam bab-bab hukum yang lain pun ada termasuk dalam wakalah. Rukun wakalah, jadi rukun untuk perwakilan ni adanya mewakil ataupun pewakil, orang yang berwakil, peserta. Dalam konteks ini peserta korban. Adanya peserta, kemudian adanya mewakil orang yang dijadikan wakil, iaitulah penganjur ataupun penyembelih. Yang pertama muwakkal atau wazan isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian muwakkal fih, sesuatu yang diwakilkan, iaitulah haiwan korban. Kemudian yang keempat sirah, iaitulah lafaz ijab dan qabul. Ada lafaz ijab dan juga qabul dalam perwakilan. Isu-isu wakalah korban.
Isu-isu yang berlaku biasanya dalam pengurusan ibadah korban ini antaranya ialah lebihan wang korban. Katakanlah peserta diberikan harga 600 ataupun 700. 700 RM 700 darab dengan 7 bahagian. Jadilah 4,900. Tapi harga harga lembu itu 4,000 je. Jadi ada lebih 900. Macam mana wang lebihan korban itu? Nak diuruskan macam mana? Kemudian pembahagian daging korban. Jadi kalau lebihan tadi itu bolehlah dijadikan sebagai pengurusan pihak yang menganjur, pihak penganjur sebagai upah ke ataupun sebagai persiapan untuk iklan pembelian barang-barang yang berkaitan dengan ibadah korban. Kemudian isu pembagian daging korban, upah kerja-kerja korban, campur daging korban. Daging korban itu dicampur-campur. Kemudian korban di luar negara. Baik, yang pertama lebihan wang korban. Lebihan wang korban adalah milik peserta korban. Pihak penganjur berkewajipan menyerahkan kembali lebihan itu kecuali didermakan oleh peserta. Jadi sepatutnya dalam penganjur perlulah jelas menyatakan dalam anjuran korban ini berapa nilai satu bahagian dan lebihan itu dibuat secara bertulis, secara akad bertulis dan lebihan itu didermakan kepada kebiasaannya pihak masjid ataupun pihak surau, pihak penganjur secara ikhlas hati daripada peserta korban. Kemudian isu yang kedua, pembahagian daging korban. Maksimum pembahagian daging korban adalah 7 bahagian bagi unta, lembu dan juga kerbau. Minimum 1 bahagian untuk seorang. 1 bahagian minimum untuk seorang. Maksimum 7 orang, 1 bahagian, minimumnya 1 bahagian untuk seorang. Upah kerja, isu yang seterusnya ialah upah kerja. Biasalah kerja untuk menguruskan ibadah korban, cari binatang korban, kemudian bagi makan binatang korban ni. Katakanlah ada binatang korban tu mari seminggu awal, nak bagi makan, nak ambil daripada mana, siapa yang bagi makan. Kemudian macam mana orang yang melapah, orang yang menyembelih, orang yang bekerja untuk pengurusan ibadah korban daripada awal sehingga akhir ni. Upah dengan wang, upah kerja korban ini adalah dengan wang. Upah dengan daging lain bukan korban. Tak boleh dijadikan daging korban itu sebagai upah untuk orang yang bekerja. Sebarang daging ataupun anggota dan lain-lain daripada binatang korban tidak boleh dijadikan sebagai upah. Jadi ini isu yang banyak sangat berlaku ni. Daging korban dijadikan sebagai upah. Tak boleh dijadikan daging korban itu sebagai upah. Yang terbaiknya kita buat urusan upah lain, manakala pembahagian daging kepada orang yang melakukan kerja-kerja korban ini atas dasar pemberian hadiah bagi orang pembahagian sedekah untuk orang miskin, untuk kawan-kawan pembagian hadiah ataupun untuk orang kaya. Haram daging korban sebagai upah kepada penyembelih atau pekerja atau lain-lain yang berkaitan. Jadi hukum menghadiah pula, menjadikan daging korban ataupun apa-apa bahagian daripada binatang korban itu sebagai upah, hukumnya adalah haram. Harus diberi kepada penyembelih atau pekerja sebagai hadiah. Upah tak boleh, tapi jadikan sebagai hadiah saja boleh. Mana upah tu ambil daripada wang lain. Sama ada lebihan tadi, lebihan orang yang masuk korban. Campur, isu yang seterusnya, campur daging korban. Daging korban yang banyak, seekor lembu, 2 ekor lembu, 2-3 ekor lembu, kemudian dilonggokkan sekali, dicampurkan sekali. Hukumnya adalah haram mencampur binatang korban yang disembelih. Contoh haiwan korban 5 ekor. Disembelih, dilapah dan dicampurkan pada satu longgokan. Kecuali, dengan ada pengecualian, setuju semuanya. Payah nak cari setuju semua ni. Masing-masing, dah kami masuk bahagian lembu ni sajalah diasing-asingkan. Lembu ni satu tapak. Lembu yang kedua, tapak yang kedua.
Katakanlah dalam satu kanopi itu ada empat tempat diagihkan, empat ataupun dua ke, terserah kepada saiz kanopi lah. Kalau mana berdasarkan kepada pengurusan. Maknanya kalau lembu tu besar mungkin memerlukan satu kanopi. Jadi kebiasaannya kita tak campur daging lembu korban ini diasing-asingkan supaya orang yang masuk, peserta korban yang masuk, oleh kerana mungkin saiz lembu yang berbeza menyebabkan jumlah bayarannya adalah berbeza-beza. Jadi haram dicampurkan kecuali semuanya bersetuju. Baik, demikianlah serba sedikit perbincangan tentang ibadah korban. Mudah-mudahan korban yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan soleh di akhirat kelak. Sekian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.